Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan negara ke Malaysia. Program Semarak Hari Keputeraan memperkasa permuzakarahan secara langsung dan terbuka. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muhyiddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat bagi mengadakan keberangkatan negara ke Malaysia pada 3 Ogos 2023. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Malaysia adalah atas undangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Semasa keberangkatan negara tersebut ke bawah Duli Yang Maha Mulia antara lainnya dijangka berangkat mengadakan kunjungan muhibah bersama ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan juga berangkat mengadakan perjumpaan bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Malaysia bagi menghadiri perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia kali ke-24. Negara Brunei Darussalam dan Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik sejak bulan Januari 1984. Kedua-dua negara menikmati hubungan kerjasama dua hala yang erat dan mesra dalam pelbagai bidang berkepentingan termasuk perdagangan dan pelaburan, pertahanan, pendidikan, pelancongan dan kesaling hubungan serta kesihatan. Kali terakhir perundingan tahunan ketua-ketua kerajaan antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia diadakan pada 5 April 2021 di Bandar Seri Begawan. Sebagai sebuah negara yang berpaksikan sistem pemerintahan beraja adalah wajar keunggulan dan keunikan yang kita miliki dan warisi untuk terus ditanam, ditanai dan dipahat dalam setiap jiwa rakyat dan penduduk di negara ini. Perkara itu ditekankan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua semasa Majlis Pelancaran Program Semarak Hari Keputeraan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 pagi tadi. Majlis Pelancaran Program Semarak Hari Keputeraan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof menjelaskan kefahaman dan penghayatan mengenai peranan Raja sebagai pemegang tampuk pemerintahan negara, rakyat dan penduduknya pula untuk sentiasa mentaati Raja adalah tunjang utama kepada kelestarian keunggulan dan kedaulatan negara. Melalui program ini, ia dihasrat mampu menarik minat masyarakat untuk terus membudayakan dan memperkasa pendekatan melalui permuzakarahan dan permuafakatan secara langsung dan terbuka.
Program anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Unit Kenegaraan, Seksyen Komunikasi Strategik, Bahagian Penerbitan dan Komunikasi Strategik juga diisikan dengan pelbagai aktiviti berbentuk ilmiah. Lalu isu-isu akan banyak timbul. Ghanim International Corporation Sendirian Berhad melancarkan minyak masak pertama yang dihasilkan di negara Brunei Darussalam di bawah jenama Brunei Halal Foods. Pelancarannya diadakan petang tadi di Pembangunan Industri Makanan Brunei BFID, Tapak Perindustrian Salam Bigara. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Pejabat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Minyak masak berkenaan dihasilkan dengan kerjasama Western Foods and Packaging Sendirian Berhad. Pelancaran itu menandakan pencapaian signifikan syarikat tersebut dengan tambahan komoditi utama kepada portfolio Brunei Halal Foods yang mencerminkan usaha negara dalam mengukuhkan keselamatan makanan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku pengerusi Lembaga Pengarah Ghanim International Corporation. InsyaAllah ianya akan dipasarkan di seluruh market di Brunei Darussalam, termasuk supermarket dan juga kedai-kedai runcit, dan juga kami beraspirasi untuk membawanya ke pasaran dunia as well. Budaya kehidupan dan kewujudan kampung air diterjemahkan melalui pameran lukisan Sustain and Change. Perasmian pameran diadakan petang tadi di Galeri Kebudayaan dan Pelancongan Kampung Air. Dianjurkan bersama oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Kunyit 7 Lodge, pameran dibukakan kepada orang ramai sehingga 15 Ogos ini. Pelancaran majlis disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. 26 orang pelukis tempatan dan 2 orang pelukis antarabangsa mempamerkan hasil lukisan masing-masing. Pameran dihasrat dapat mempromosikan seni dan budaya di negara ini dengan meningkatkan kemahiran kreatif dalam kalangan pelukis tempatan. Para atlet yang akan menyertai Sukan Belia Commonwealth disaran agar sentiasa komited untuk memberikan yang terbaik dan tidak mudah menyerah kalah. Ia adalah komitmen yang harus dipikul dan ditunaikan untuk meraih kecemerlangan dan seterusnya mengharumkan nama negara. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sang Abdul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda demikian pada majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Belia Commonwealth ke-7 Trinidad dan Tobago. Dalam sabda yang disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Zamri bin Datuk Paduka Haji Hamdani, Timbalan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, para atlet juga diseru untuk memberikan tumpuan yang serius semasa dalam pertandingan. Majlis berlangsung pagi tadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Kontingen negara dianggotai 8 orang terdiri daripada 4 atlet dan 4 pegawai termasuk chef de mission. Diadakan bermula 4 Ogos hingga 11 Ogos, atlet negara akan menyertai acara sukan renang. Mereka dijangka bertolak ke Trinidad dan Tobago esok. Upacara penurunan bendera sempena sambutan ulang tahun Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 diadakan serentak di seluruh negara. Ikuti bahan beritanya selepas ini.
Bendera besar negara Brunei Darussalam yang berkibar megah di Ibu Negara sejak 1 Julai lalu bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 diturunkan petang tadi di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Upacara penurunan bendera besar negara ini menandakan berakhirnya tempoh pengibaran bendera pribadi bagi pengiran-pengiran dan mereka yang dikurniakan gelaran dan bendera negara Brunei Darussalam bagi orang ramai termasuk di bangunan-bangunan dan premis-premis perniagaan. Bendera besar negara diserahkan kepada Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Jabatan Perdana Menteri. Upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 juga diadakan petang tadi di 3 daerah lain. Di daerah Temburong, upacara penurunan bendera berlangsung di kawasan dermaga Pekan Bangar Temburong. Penurunan bendera disempurnakan oleh anggota pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, di daerah Tutong, upacara berlangsung di kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Upacara penurunan bendera disempurnakan oleh pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada Awang Haji Muhammad Idini bin Haji Ahmad, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Turut hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala di kawasan Taman Persiaran Cendera Kenangan Kuala Belait pula, upacara penurunan bendera negara Brunei Darussalam disempurnakan oleh pasukan polis Diraja Brunei dan diserahkan kepada Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Suasana di Jurudong Park Garden semalam disinari dengan pertunjukan bunga api yang diadakan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77. Hadir menyaksikan pertunjukan ini yang berhormat Penerangkaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pehin Siraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pelbagai persembahan menarik memeriahkan pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 di keempat-empat daerah semalam. Pentas perayaan daerah Brunei dan Muara diserikan dengan pertandingan lagu joget berpasangan anjuran Gentara Begawan. 15 pasangan menyertai acara tersebut. Di daerah Belait pula, persembahan tradisi puak-puak daerah menyemarakkan acara, antaranya puak dusun dari Majlis Perundingan Mukim Liang, puak Belait dari Majlis Perundingan Mukim Kuala Belait, rancangan Perumahan Negara Lumut dan Pertubuhan Seni Warisan Pelangi. Persembahan Malam Kugiran anjuran dari kumpulan Militia Band pula menyerikan pentas perayaan di daerah Tutong. Persembahan termasuk nyanyian dan juga kuis penonton. Manakala di daerah Temburong dimeriahkan dengan pertandingan bintang keputeraan dikendalikan oleh Radio Televisyen Brunei cawangan daerah Temburong.
10 peserta mengikuti pertandingan tersebut. Jerdong Park Medical Centre JPMC melaksanakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat perubatan dengan kerjasama Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dalam menyediakan penjagaan kesihatan ke Kampung Melilas sempena sambutan ulang tahun Jubli Perak JPMC dan ulang tahun ABDB ke-62. Pihak JPMC dan ABDB menyediakan pemeriksaan kesihatan asas, pemeriksaan dan rawatan pergigian kepada penduduk Kampung Melilas dan sekitarnya. Aktiviti kemasyarakatan ini diharap meningkatkan kesedaran kepada penduduk kampung mengenai kepentingan menjaga kesihatan. Ribu buah keluarga terpilih bagi Kajian Perbelanjaan Keluarga KPK 2023-2024. KPK dikendalikan selama setahun bermula esok. KPK dilaksanakan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi untuk mengumpul maklumat terkini mengenai corak perbelanjaan dan tahap pendapatan keluarga. Maklumat daripada kajian ini nanti akan digunakan sebagai maklumat penting dalam membantu perancangan, penyelidikan, penyediaan dasar dan pengurusan sosioekonomi negara. Sebarang pertanyaan mengenai KPK 2023-2024, hubungi JPES di talian telefon 7469-843, email expenditure.survey@jpes.gov.bn atau layari laman sesawang deps.mofe.gov.bn atau Instagram @statistik.jpes. Pendaftaran peperiksaan sijil perdagangan Brunei SPB bagi bulan November 2023 dibukakan kepada calon-calon yang berdaftar di bahagian pendidikan lanjutan BPL dan calon-calon persendirian. Menurut Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan, borang pendaftaran dan keterangan lanjut yang berkaitan boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat bermula hari ini sehingga 14 September. Kejohanan skuash sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 menutup tirainya petang kemarin di Pusat Skuash Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Perlawanan akhir bagi kategori terbuka wanita menyaksikan Hamidah Ismail mengalahkan Amalina Matshah dengan straight set 11-6, 11-4 dan 11-2. Bagi kategori lelaki terbuka dijuarai oleh Lim Lok Sheng setelah mengalahkan Haji Saiful Rizal Ali Durrani dengan straight set 11-5, 11-2 dan 11-4. Kategori remaja campuran di bawah 15 tahun pula dimenangi oleh Zakari Prabakaran. Haji Sufri Hamid dan Nida Jurmasi masing-masing memenangi kategori plat terbuka lelaki dan wanita. Negara Brunei Darussalam berjaya meraih pingat perak dalam Sukan Universiti Dunia. Perlawanan berlangsung di Chengbe Gymnasium Chengdu, China. Pingat perak diraih oleh Basma Lahkar melalui acara Wushu Taijijian wanita. Pingat emas bagi kategori ini dimenangi oleh atlet tuan rumah China, manakala pingat gangsa diraih oleh atlet Jepun.
Liga Super Brunei. Majlis Sukan ABDB mengutip 3 mata penuh dengan mencatatkan kemenangan bergaya menewaskan Setia Perdana 7-1 dalam aksi Liga Super Brunei yang berlangsung petang kemarin. Beraksi di FABD Brakas, Majlis Sukan ABDB mula menjaringkan gol seawal minit ke-5 apabila dihadiahkan sepakan penalti. Selepas itu, ABDB mengadakan lagi gol pada minit ke-34 dan 44. Bersambung separuh masa kedua, Setia Perdana akhirnya berjaya memperolehi jaringan pada minit ke-55. ABDB terus menguasai permainan dengan membolosi 3 gol dan 1 gol sendiri dari Setia Perdana menjadikan kedudukan 7-1 hingga tamat. Dalam perlawanan di Stadium Hassan Al-Bolkiah, Majlis Sukan Pasukan Polis Diraja Brunei menewaskan Jerudong FC 6-0. MSPPDB membuka tirai jaringan mereka pada minit ke-40. Pada separuh masa kedua, MSPPDB menggandakan 5 lagi jaringan. Kedudukan 6 MSPPDB 0 Jerudong FC bertahan hingga ke garisan penamat. Manakala perlawanan di Kompleks Sukan Arena pula menyaksikan pertemuan antara KBFC dengan Bakes FC. Bakes lebih dulu mendahului pada minit ke-19 pada separuh masa kedua. Pada minit ke-54, KBFC berjaya menyamakan kedudukan satu sama. Dan pada minit ke-84, KBFC sekali lagi menjaringkan gol sekaligus memenangi perlawanan dengan 2 KBFC, 1 Bakes FC.